Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dah sambung kitab Penawar Bagi Hati. Dah sampai muka surat 59. Baris yang ke-8, lebih kurang 8-9 daripada bawah. Iaitu berkaitan dengan ubat ataupun penawar kepada riak. Kita ulang semula. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Dia ada penyebab dia. Dia ada sebab seorang itu. Tak kiralah sama ada lelaki ke perempuan ke, pandai sungguh ke, tak pandai sangat ke. Riak ni dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Maka ada sebab-sebab dia. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Maka kita kena tolak semua penyebab dia. Maka penyebab kepada riak itu ada 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Dia suka dipuji. Apabila dia suka dipuji, maka itulah berlakunya riak. Dia buat sesuatu supaya orang lihat. Nak bagi orang tahu. Pasal apa? Pasal dia nak orang puji dia. Jadi macam mana nak selamat daripada penyakit riak ini? Tolak penyebab. Iaitu jangan seronok apabila kita dipuji. Dan yang kedua, kerana takut dicela. Sebab apa? Seorang itu boleh berlaku riak pada diri dia. Orang tu apa? Kita lah kot. Jangan duk nampak ke orang, kita pun mungkin. Kerana apa? Kerana mungkin kita takut dicela. Kerana seorang itu takut dicela. Jadi kerana itulah, maka dia repair, dia prepare dan sebagainya amalan dia. Supaya orang boleh lihat, supaya orang tahu. Kalau dia tak tunjuk ke orang, sekali orang kata dia tak buat. Itu nama dia, sekali orang nak cela. Dan sebab yang ketiga, iaitu loba akan umpama harta. Dia nak sesuatu daripada orang. Supaya orang lihat. Kalau orang tak lihat, tak dapat habuan. Adapun kasih akan dipuji. Ini baru nama dia huraian. Yang kita sebut tadi 3 perkara. Apa huraian dia? Huraian kepada sebab yang pertama, iaitu kasih akan dipuji. Maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang banyak dalam peperangan. Ini contoh dia. Iaitu seorang yang dia masuk dalam medan pertempuran. Tak kiralah sama ada perang itu perang sungguh, ramai, ataupun sikit, ataupun ingat ku nak jadi perang, rupanya tak jadi. Tak kisahlah apa pun. Ini contoh pertama berkaitan dengan suasana peperangan. Ada orang yang masuk dalam peperangan kerana apa? Kerana nak dipuji. Maka kerana itu timbulnya perasaan riak. Supaya dikatakan akan dia orang yang berani, orang yang gagah, yang perkasa, orang yang superhero, stuntman dan sebagainya. Banyak istilah lah ni. Yang kita lama ni tak banyak sebut. Dia kata berani. Buhlah apa pun. Ia menunjukkan kita ni hebat dalam peperangan. Dan apa penawarnya? Obatnya
barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan. Maka kita tengok balik. Apa penawar kepada suka kepada kemegahan, itulah ubat dia. Dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Seronok orang puji tentang amalan dia, ni suatu sangkaan semata-mata. Bukan realiti, bukan yang sebenar. Ini semua adalah igawan yang mai daripada iblis syaitan yang nak merosakkan amalan dia. Padahal kalau kita contoh di sini, iaitu masuk dalam medan pertempuran, maka ganjaran dia cukup besar. Mati syahid, masuk dalam syurga. Setiap debu yang kita masuk dalam medan pertempuran, berapa biji debu yang kena kat tubuh kita, tengok sendirilah dia punya kelebihan dia, Masya Allah. Sampai kita sanggup nak tinggal apa pun kerja, sebab kita nak masuk dalam medan pertempuran. Cukup hebat. Tiba-tiba inilah masalah yang merosakkan amalan kita, iaitu suka dipuji. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Maka tiada ada faedahnya baginya untuk dia suka orang puji dia. Kalau orang puji dia, dia seronok, maka itu tujuan dia bukan kerana Allah. Fikir dah, sekira kalau dia terkorban, kalau dia mati ketika itu, maka sudah tentu dia bukan dapat syahid. Bahkan dikecam, bahkan dimarah oleh Allah Ta'ala. Ada hadis yang panjang, lagi saya akan baca. Kan? Yang Allah Ta'ala kecam dia, malaikat kecam dia, kerana apa? Kerana riak. Kerana seronok apabila orang sebut tentang dia orang yang berani, atau dia nak yang kita sebut sebagai pingat keberanian. Kan zaman lah ni macam tu kadang orang duk bagi. Bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan seksanya diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Ada 4 nama kepada orang yang riak tatkala melakukan sesuatu amalan. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Izhab. Fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Artinya, hai orang yang riak, hai orang yang sesat, orang yang buat amalan kerana seseorang, ada 4 gelaran dia. Orang yang riak, memang dia riak. Tapi ada lagi. Hai orang yang sesat, hai orang yang jahat, hai orang yang rugi. Pergi oleh kamu, ambil oleh kamu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Dulu kat dunia, hang solat kerana siapa? Dulu kat dunia, hang jihad kerana siapa? Dan sebagainya. Cari orang itu. Nak cari itu satu masalah yang cukup berat. Nak cari ketika timbunan manusia, himpunan manusia yang terlalu ramai. Satu seksa juga nak cari orang tu. Pas kalau cari buat apa? Minta pahala ke dia. Mana boleh dia nak bagi pahala? Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Pergi ke dia lah, minta kat dia pahala. Maka rugilah kita serugi-ruginya. Apabila mengetahui ia akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya, kerana riak itu nescaya mudah atasnya meninggalkan riak. Kerana suka dipuji oleh manusia itu. Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu. Macam mana kita kalau kita tahu dalam air madu itu ada racun. Dalam air susu tu ada racun. Dalam satu-satu minuman itu ada racun. Mau minum ke tidak? Nescaya kita tak mau minum. Inilah ibarat
Orang yang tahu sungguh-sungguh apabila dia riak, dia buat sesuatu kerana yang bukan Allah, kerana manusia dan sebagainya, maka ibarat orang ini dia minum juga madu yang dia tahu ada racun. Bodoh ke tak bodoh orang ni? Memang jawapan dia, orang ni adalah orang yang bodoh. Kan? Sebab apa? Sebab dia tahu akan membinasakan diri dia. Buat suatu amalan yang bermodal, susah payah. Kan? Contoh dia apa dia? Ibadah haji, kita ambil salah satu contoh. Himpun duit. Lah ni zaman ni, tak serupa dulu. Nak umrah saja pun, tinggal kampung halaman, tinggal urusan kerja kita, keluarga kita. Ada keluarga kita yang tak sihat, yang sakit. Fikir banyak kali, tapi kalau duk tunggu sampai bila aku tak pergi tanah suci. Kan? Dengan modal yang banyak, 7,000, 6,000 lebih. Tak sah ada kawan dia nak pergi bulan 12 ni. 7,000 lebih. Dia kata cari 3,000 susah. Dia ada simpanan 4,000 je. Yang nak bawa dia kata 7,000 lebih. Punya duk korek. Minta kat orang tu, minta kat orang. Dia nak pergi juga. Itu kita buat contoh. Susah tak? Susah bagi setengah orang yang kaya-raya. Jutawan. Kan? Duk min duit kat rumah anak-anak buat kapal terbang ada. Masa dulu lah. Kan? Kita terlibat dengan perniagaan syarikat Bumi Putera Islam kita. Ada sahabat ni dapat bonus yang banyak, dapat income yang banyak pada tiap-tiap bulan. Dia kata apa? Dia kata duduk atas duit. Duduk atas duit. Kan? Dia kata tak ada seperah-seperah apa. Lepik duit. Nak makan nasi lemak. Makan nasi lemak. Kan? Ampak-ampak duit makan. Atas duit tu. Lepas tu silat-silat, renyok-renyok sekali dengan duit, buah lantung sampah. Oi, cakap orang mewah. Kan? Tak apa, ada apa. Tapi kita yang susah simpan, nak simpan ke nak makan? Makanlah, nak simpan tak makan. Bolehlah duk simpan sikit, berapa tahun. Bolehlah pergi umrah, tiba-tiba nak riak pula. Kan? Cerdik ke pandai ke? Kan? Cerdik ke pandai? Pilih mana? Bodoh lah. Cerdik pun tak, pandai pun tak, bodoh lah. Susah himpun duit, tiba-tiba nak riak. Itulah ibarat seorang yang dia tahu adanya bahaya, maka dia langgak juga. Dia tahu adanya racun pada air madu tersebut, maka dia minum juga. Orang ni orang yang tidak cerdik. Maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu apabila dia tahu. Masalah kita ni tahu. Allah marah, Allah cerca. Kalau kita buat amalan nak menunjuk-nunjuk ke orang. Tak ikhlas kepada Allah Ta'ala, kita tak. Tapi buat juga pasal apa? Kan? Yang kita kata tadi bukan riak ini kepada orang awam yang tak tahu apa, tahu sikit-sikit. Bahkan berlaku juga kepada ilmuwan. Berlaku juga. Kita tak tuduh siapa-siapa. Kita tak kata kat siapa-siapa. Perkara ini lumrah. Kan? Jadi juga kepada orang yang ada PhD. Orang ada doktor. Orang yang hebat. Pejabat agama mungkin. Jadi juga riak. Siapa apa tak tahu ke? Lebih pada kita lah tahu. Syaitan mudah pengaruhi dia, tak kira siapa. Kan? Rumah biasa dia masuk. Rumah pegawai agama pun dia masuk. Kan? Kuat. Kalangan-kalangan dia pun ada yang kuat, yang power. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Maka inilah kita perlu kepada kekuatan. Perbaharuilah kita punya iman kita. Banyakkanlah berzikir. Ingat kepada Allah Ta'ala. Jauh kita dengan Allah Ta'ala. Inilah sebab. Kita mudah dipesongkan. Kita mudah diperkotak-katikkan oleh syaitan kita sendiri. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun. Yang di dalamnya maka tertipu ia dan minum ia akan dia. Maka binasalah dia. Tambahan lagi,
menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Ta'ala. Dia tukar ganti. Dia kata tak apa, dia sanggup Allah Ta'ala nak cela dia. Ni sebodoh-bodoh manusia. Dia korbankan diri dia untuk perkara yang sikit. Dunia ni tak banyak mana, sikit. Yang dia tukar ganti suatu rahmat Allah Ta'ala yang luas di akhirat dia tak dapat. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada boleh didapat. Maksudnya apa dia? Maksudnya memang manusia asal dia adalah lemah. Memang suka sangat dipuji, memang suka sangat disanjung dan sebagainya, tetapi kita perlu kepada kekuatan akidah kita, kekuatan kefahaman Islam yang mantap. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Kita lihat ada sebuah hadis yang panjang yang menceritakan tentang betapa bahayanya riak ini. Satu hadis yang panjang saya baca, bersama-sama kita dengar. Annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jasiyah. فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنِ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ. Apa maksud dia? Maksud dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, yanzilu ilal ibad, Allah Ta'ala akan mulakan perhitungan antara manusia bainahum, antara manusia. Maka yang mula-mula Allah Ta'ala akan seru, akan panggil seorang yang ketika dunianya sibuk dengan Quran, mengaji, memahami, menghurai, mensyarah, mengajak berkaitan dengan Quran. Mungkin sekali dengan hafal Quran. Hebat ni guru Quran, pensyarah Quran dan sebagainya. Dan orang yang masuk dalam medan pertempuran, yaqtatilu fi sabilillah, dan orang yang ketiga iaitu yang banyak harta dia. Fayaqulullah lil qari alam uallimuka ma unzilat ala rasuli ma anzaltu ala rasuli qala bala ya rab qala famadha amilta fima Allimta qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Allah tanya kepada seorang yang sibuk diri dia dengan Quran. Mungkin buka pusat Quran, tahfiz Quran. Dia ni kerjaya dia ketika dunia berkaitan dengan Quran. Kan? Hebatlah. Panggil dia kalau baca pun sedap, huraian dia mantap dan sebagainya. Maka bila Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat ketika dunia dulu dengan Quran yang ada pada kamu? Dia kata dia bangun pada tiap-tiap malam, siang pun dia pegang Quran, dia baca. Fayaqulullahu lahu kazzabta wa taqulu lahul malaikah kazzabta. Allah dan malaikat kata kepada orang itu, kamu pembohong. Allah kata, kamu pembohong. Malaikat pun kata, kamu pembohong. Wa yaqulullah, bal aradta an yuqalu inna fulan qari. Bahkan, aku tahu tujuan kamu ketika dunia dahulu, kamu nak gelaran qari. Nak minta orang puji kamu. Baca sedap, kupah mantap, tafsir ni, oh dia hafal sekali dengan jilid muka surat dan sebagainya. Sengah-sengah ilmuwan ini, dia hafal sekali dengan biodata, ulama-ulama mufassirin. Dia boleh sebut satu-satu.
tafsir pertama, apa dia nama dia, ni tafsir terkini, orang tu orang mana, biodata lengkap. Tapi hati-hati, bimbang, jangan ada riak. Kata ini akan berlaku kepada diri dia. Allah kata kamu pembohong. Malaikat pun kata kamu pembohong. Sebab apa? Sebab kamu nak dipuji. Nak kata kamu ni qari, orang yang mahir Quran dan sebagainya. Faqad qila zalik. Faqad qila zaka. Gelaran itu telah pun kamu dapat ketika dunia dulu. Wa yu'ta bi sahibil mal fayaqulu Allahu lahu alam awsa' alayka hatta lam ad'aka tahtaju ila ahadin. Lepas tu orang yang kedua pula iaitu seorang yang banyak harta dia. Maka Allah Ta'ala kata kepada dia, aku beri kepada kamu harta yang cukup banyak sehingga kamu tidak berhajat kepada orang lain. Qala bala ya Rab, ya bala, bahkan ya Rab, ya Tuhanku. Qala famaza amilta fima ataituka? Qala kuntu asilur rahim wa atasaddaqu. Dia kata apa dia? Harta yang kamu beri ketika dunia dahulu, maka aku gunakan untuk menghubung silaturahim. Buat balik duit-duit ni bagi dekat keluarga aku. Sara mak ayah. Bagi kat adik-beradik. Ada lagi sahabat-sahabat yang perlu kepada duit ringgit. Maka aku bersedekah dengan apa yang aku milik itu. Fayaqulullahu lahu kazzabta wa taqulu lahu al-malaikah kazzabta. Apa tadi juga. Allah kata kamu pembohong. Kita bagi ni, bagi awak balik duit ni. Alah ni tak ada awak balik lah, transfer. Kan? Telefon ayah. Ayah nak berapa? Bagi berapa pun. 1,000 cukup? Allahu Akbar. 1,000. Ni nombor akaun aku. Awak masuklah berapa ribu pun. Pap masuk. Dan seronoklah ayah kat kampung. Adik-beradik pun seronok. Ni macam mana pula berlaku ni? Allah kata, kamu pembohong. Malaikat pun kata, kamu pembohong. Bal aradta ayyuqala fulan jawad. Kamu nak yang ni. Supaya apa dia? Supaya kamu orang sebut sebagai dermawan. Seorang yang pemurah. Kalau itu tujuan dia. Dia tahu kan ayah dia kan. Ayah ni dia tahu. Alah anak. Bukan tak tahu tentang ayah mak dia. Nanti ayah dia akan sembang-sembang dengan kawan dia kat surau masjid. Ataupun mak dia lagi, kilik adik kecil lagi, duk ronda rumah ke rumah kampung ni. Ni anak saya bagi. Dia seronok macam tu. Kan? Itulah, untunglah anak kami ni kedekut. Anak hampa ni pemurah. Dia nak yang tu daripada kawan-kawan ayah dia ke, kawan-kawan mak dia ke, dia duduk kat sini. Kan? Kalau itu niat dia. Allah tahu tak niat tu? Allah tahu. Jadi sebab itu, ni Nabi sebut apa dia? Allah dan para malaikat kata, kamu pembohong. Bahkan kamu nak kepada pujian. Tu sedekah sana sini, infak dan sebagainya. Tu pun dia nak kepada pujian. Untuk kata ke dia, orang ni baiklah, pemurah, dermawan dan sebagainya. Faqad qila zak. Dan gelaran itu kamu telah dapat. Orang pun dah sebut dah dulu kat dunia. Di sini tak ada apalah. Dah dapat dah kat dunia dulu. Wa yu'ta billazi qutila fi sabilillah. Golongan yang ketiga iaitu orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Fa yaqulu Allahu lahu fi madza qutilta. Allah Ta'ala tanya kepada dia, sebab apa kamu mati dulu kat dunia? Fa yaqul, dia kata, umirtu bil jihad, aku telah diperintahkan masuk berjihad fi sabilik
pada jalanmu. Faqataltu, maka terbunuhlah aku dalam peperangan tersebut. Hatta qutiltu, maka matilah aku dalam peperangan. Kat situlah aku terkorban. Fayaqulu ta'ala, fayaqulu Allah ta'ala law kazzabta wa taqulu lahu al-malaikah kazzabta. Mohong. Allah kata, mati sungguh. Syahid. Orang pun duk sebut-sebut kata ni lah, orang kampung kita mudah-mudahan boleh bagi syafaat kat kita akhirat besok. Terkorban dia, syahid dia. Yang pandai buat buku tentang dia, riwayat hidup dia. Daripada mengaji sekolah rendah, menengah, sampai kepada masuk perang, syahid. Kan? Dekat kulit luar tu, syahid buh nama dia. Muka dia. Kan? Orang tahu apa? Hakikatnya Allah tahu. Kat akhirat besok, Allah kata, bohong. Malaikat pun kata, bohong. Macam mana pula jadi macam tu? Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang ada pada sudut hati dia. Wa yaqulullah bal aradta an yuqala fulanun jari. Sedangkan aku tahu apa yang ada pada sudut hati kamu. Kamu masuk dalam medan pertempuran, kamu nak orang sebut bahawasanya aku ni orang yang berani, mereka tak masuk pengecut. Ni contoh orang yang gagah perkasa yang berani. Itu niat dia, inilah akan berlaku. Biar orang kata dia syahid sekalipun. Yang nak putuskan syahid ke tidak, Allah. Faqad qila zak. Maka demikian itu telah kamu dapat ketika dunia dulu. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rakbati wa qala ya Aba Hurairah. Kemudian Rasulullah pun pukul kaki Abu Hurairah ni. Perawi hadis ni siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala ya Aba Hurairah, bukan pukul marah. Kan? Tapi ini satu peringatan kepada Sayyidina Abu Hurairah tentang apa yang Nabi sebut, kan? Supaya dia ambil perhatian ni. Kan? Nabi kata apa? Ya Aba Hurairah, ulaika salasah, yang tiga golongan ini, awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Mereka lah awal-awal di kalangan makhluk Allah Ta'ala akan dihumban ke dalam api neraka pada hari kiamat. Mereka ni lah. Siapa yang mula-mula akan dihumban dalam api neraka hari kiamat besok? Ni, mereka-mereka yang hebat ketika di dunia, orang sanjung bukan main. Orang sanjung bukan main. Nama dia, belakang Al-Hafiz. Ni kiranya tiap-tiap tahun tak panggil dia rugi. Panggil apa? Panggil sembahyang tarawih kita lah. Contoh. Kan? Sekali dia bagi kupasan ayat yang dia baca. Ui, cukup hebat. Sekiranya. Bukan kata kat siapa. Berpandu kepada hadis ni. Sekiranya niat, tujuan, nawaitu dia. Nak kata dia ni sedap, qari, pandai, tera, baca, banyak qiraat dia boleh dan sebagainya. Maka inilah balasan dia. Kan? Allah tak terima amalan dia. Dia kalangan orang yang awal-awal yang akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kita kepada kitab kita muka surat 60 ini. Maka hati-hati dan berwaspada, dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada boleh dibuat. Maksudnya apa? Jangan suka kepada pujian manusia. Jangan. Tu kalau orang tak puji, biar ke mereka. Kan? Biar ke mereka tak puji kita. Rugi. Nampak? Jangan kita terpedaya lagi dengan iblis syaitan ni. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, niscaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Adapun sebab riak yang kedua,
Maka iaitu takut dicela manusia. Yang ni. Yang kata 3 ubat atau 3 penawar. Sebab-sebab riak, yang ni kita kena nyah buang. Yang kedua apa dia? Iaitu bimbang atau takut dicela manusia. Sebab itulah dia rajin melakukan ibadat. Sebab itu dia rajin nak infak. Dia nak sedekah. Dia main mengaji. Dia pergi kuliah. Kan? Pasal apa? Pasal kalau dia tak pergi kuliah lagi orang kata apa? Ni kita tak mau. Tanya diri masing-masing yang kita duk main kuliah ni. Ni nak tanya abang ni. Abang main kuliah pasal apa? Kalau tak pergi, hentam lah aku. Mereka hentam. Mereka duk tengok. Tu leceh beli rumah. Dekat-dekat kawan-kawan kita ni kejuh. Kalau aku tahu macam ni, aku ambil juh. Biar mereka tak nampak aku senang. Aku tak pergi. Nak kena pergi. Sebelah Tok Siak, sebelah ni imam. Belakang ni pula setiausaha masjid. Kena pergi kuliah. Kalau itu niat dia, inilah akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kerana Allah Ta'ala ni, walaupun rumah dia kejuh dengan perkampungan orang Melayu kita. Tak tahu macam mana jadi. Siapa piduk kat situ? Dia kata bukan piduk kat situ. Aku dulu. Pugak-pugak tanah aku dulu. Tiba India masuk, Cina masuk. Biar aku tersepit. Katalah contoh. Kan? Ni rumah Melayu Islam satu-satu tu dia. Tapi kalau kerana Allah Ta'ala, pergilah. Kan? Pergilah. Tak ada lah dia nak menunjuk dekat Cina. Tak ada dia nak menunjuk kat India. Mereka kata apa? Lantak habis. Yang dia duduk sengat kat rumah, orang tak kata apa. Pasal apa? Bukan sama agama. Mereka tu non-Muslim. InsyaAllah saya rasa sakat itu dahulu. Nanti kita sambung selepas daripada azan. Allahu Akbar. Allah.
Jadi yang kedua iaitu takut dicela manusia. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia. Jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Dia buat amalan hendaklah kerana Allah Ta'ala. Maka ketika itu Allah Ta'ala sayang kepada dia. Biarlah manusia tak tahu, manusia tak puji pun tak apa. Dia kena sedar sampai ke tahap itu. Ini nama dia penawar ataupun ubat. Kenapa? Kerana kalau manusia puji, tak ada apa pun. Seronok macam tu je. Bahkan seronok itu mendatangkan bahaya semula kepada dia. Sama ada di dunia, apatah lagi akhirat lah. Kan? Kadang-kadang manusia puji ni bukan ikhlas. Biar pergi kalau dia buat ikhlas sekalipun. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala, tenang. Tapi kalau kerana manusia, mula kita seronok. Padahal mereka bukannya bersungguh. Ada setengah nak tengok kita. Nak tengok gelagat kita, nak tengok perangai kita. Mari kita puji dia, kita tengok macam mana dia. Kita pun duk renyih, duk sonok sebagainya. Akhirnya pentam kita balik. Macam ni keadaan dia. Teruk, tak boleh buat kawan. Nampak? Mereka puji, kita ingat kawan baik. Tak kawan baik, tak puji. Padahal mereka puji tu nak tengok. Perangai kita ni macam mana? Oh, jenis suka orang puji dia, tak boleh buat kawan. Rupanya mereka duk siasat. Ada sengah ni, kan? Boleh jadi macam tu akan berlaku. Mereka siasat. Kita nak cari kawan-kawan ni, yang bagus-bagus ni. Tu macam mana cara dia? Dia tanya kawan dia. Kawan dia kata macam ni lah. Mula sekali, kita cuba puji satu orang ni. Kan? Tengok macam mana. Kalau dia seronok, kalau kita puji dia seronok, tak boleh buat kawan. Nampak kan? Jadi rugi tak kita kat situ? Rugi. Lepas tu kita buat kerana Allah Ta'ala, biar mereka nak puji tak puji, bukan kerana itu. Bahkan yang kita boleh buat ni kerana Allah Ta'ala izinkan kita boleh buat. Kita keluar daripada rumah kita, kita pergi masjid, kita solat 5 waktu, kita ikut kuliah dan sebagainya, program-program. Kita ada sempena-sempena dalam Islam kita, kita ikut. Bukan kerana siapa. Kerana Allah. Kalau mereka nak puji, pujilah. Tak ada apa pun aku. Apa nak kutuk? Kutuk lah. Yang kita buat ni kerana Allah Ta'ala, elok dah. Kita nilai dah, kita fikir dah. Kita baca dah. Keadaan-keadaan ini. Maka langkah kita tu langkah yang tepat. Hampa nak kutuk, kutuk. Hampa tak mau puji, lantak habis. Ini nama dia ubat ataupun penawar kepada masalah yang kedua. Dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengejarkan ia akan riak yang sebab bagi murka Allah Ta'ala. Ini perlu kepada ilmu pengetahuan. Supaya yang kita sebut tadi tu. Kalau dia nak menunjuk kepada orang, Allah Ta'ala akan marah ke dia. Kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat apapun. Dan memadakan dia oleh bahawasanya manusia. Jika mengetahui mereka itu akan qasad riak yang ada di dalam hatinya. Kalau manusia tahu. Dan tadi kita buat contoh. Kan? Mereka duk cari partner mereka, duk cari kawan. Mereka nak siasat, rupa-rupanya kantoi. Pasal apa? Pasal kita jenis suka dipuji. Tu kalau manusia tahu, dia kata di sini. Kalau orang tahu tentang kita, ni, tentang apa yang ada kat hati yang kita suka, orang puji kita, orang nak hormat ke? Tak ada hormat, buat kawan pun tak. Maka rugi kita, dunia, apatah lagi akhirat.
Nescaya benci mereka itu akan dia. Orang tak mau buat kawan. Kan? Kita kena fikir sampai ke situ. Sampai ke mana ni? Sampai apabila terdedahnya apa yang ada kat hati kita. Terdedah apa yang ada kat hati kita. Kalau tak terdedah sekalipun, di sana tetap kita dapat kemurkaan Allah. Sekira kalau kat dunia apa kita buat pun kita nak riak. Bukan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ada lagi yang sebab-sebab yang lain. Tapi kalau orang dah dapat, kan, dapat tangkap tentang diri kita, habis. Dunia kita tak ada kawan, akhirat kita akan menyesal yang sesangat-sangat sesalan. Dan bahawasanya riaknya itu tak dapat tiada nyata ia bagi manusia sama ada segera ataupun lambat. Sekiranya seorang itu dia buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala, bahkan riak lambat laun. Tak cepat orang dapat tahu tentang diri dia, tak lama lagi orang akan tahu. Ni mau ada dekat otak fikiran kita. Ada saja, ini nama dia ubat ataupun penawar kepada masalah yang kedua, iaitu suka dipuji. Maka murka mereka itu, ke akhirat kita sebut Allah Ta'ala kazabta, membohong. Marah tak? Marah, Allah marah lah tu bila Allah Ta'ala bohong. Marah lah makna dia. Belum nanti Allah Ta'ala marah dia, ni manusia dah tak suka ke dia dah kat dunia. Dan mencela mereka itu akan dia. Dan jika ada ia mengerjakan ibadat dengan ikhlas, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia. Bila kerana Allah Ta'ala, bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana adik-beradik dia sekalipun, bukan kerana ayah dia, bukan kerana mak dia. Kerana Allah Ta'ala. Dia duduk kat tempat kerja dia pun rajin sembahyang. Balik kampung, cuti. Sempena ini, balik kampung. Serupa juga. Siap-siap, sebelum masuk waktu, siap-siap. Langkah keluar, nak pergi masjid. Ayah, mak dia kata, tengok kita dapat anak yang bagus. Ni, adik dia mencelah. Tak tentu mak, tak tentu ayah. Mungkin-mungkin abang kita ni riak. Kan? Biasalah. Adik-beradik ni biasa. Daripada mak ayah yang sama tapi perangai. Ada macam tu, tak apalah. Kita terimalah, sabarlah. Kan? Tapi kalau bagusnya, kita nak semua tu sahsis sejiwa. Tapi tak juga Allah Ta'ala nak uji kita. Sungguh. Kan? Yang sopan, yang biadab, ada. Dia duduk dalam satu keluarga. Jangan cakap macam tu. Tapi ayah ni tengok. Waktu tak masuk, dia kalut pergi masjid. Menunjuklah biasa macam tu. Ni, hantar tak? Minggu lepas ayah pergi rumah dia. Ingat tak? Ayah tak ada dulu tu, ayah pergi rumah dia. Oh, memang ayah pergi sana. Ayah nak pergi mana lagi? Nak jawab. Ni, anak dia seorang ni jawab. Abang dia langkah pindah kat masjid. Ayah pergi kat rumah dia dulu macam ni lah. Dekat-dekat nak masuk waktu dia keluar. Tapi dia ajak ayah yang tak mau. Ayah jom ayah. Tengok masjid kat sini ayah seronok ayah. Hampirlah. Bawa elok-elok lah kereta tu. Ayah mayang kat rumah. Nampak kat rumah dia pun macam ni. Balik kampung macam ni. Jangan buat pasal. Anak aku dia pun anak aku. Kalau panggil macam ni aku tak mengaku anak baru tahu. Oi, ayah pun cengeng. Tapi ayah pun kena cengeng juga. Main duk lembek tak jadi. Kan? Sebelum nak jadi ayah tengok cermin dulu. Jenis keras ke jenis lembek? Nampak? Jenis lembek jangan duk jadi ayah. Dapat kat anak kan? Jangan. Tak lagi jadi macam anak Nabi Nuh baru hentau. Apa Allah Ta'ala kata kat Nabi Nuh? Innahu laysa min ahlik. Nak dahaka. Betul Tuhan dapat abang macam tu.
Tiba hang ni orang baik-baik macam tu hang duk sangka buruk. Gitulah. Ni yang kita buat contoh apa dia? Ikhlas. Di mana sahaja kita berada. Oi, kat rumah kita tak macam tu, balik kampung tunjuk. Itu nama dia riak. Jadi jangan riak dengan siapa-siapa. Walaupun kalangan adik-beradik kita sendiri. Maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia. Bila Allah Ta'ala sayang kepada seorang, Allah akan kata kepada para malaikat, "Hai sekalian malaikat aku, si fulan itu hamba aku sayang. Sayanglah kepada dia. InsyaAllah niscaya penduduk bumi pun turut akan sayang kepada dia." Maka mendapat ia akan dua puji. Pertama iaitu puji Allah dan yang kedua iaitu puji makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah berdiri tatkala turun ayat Quran wa anzir ashiratakal aqrabin. Nasihatilah, beri peringatanlah kepada keluarga kamu yang terdekat. Qala ya ma'syara Quraisy. Maka sabda Nabi, hai sekalian bangsa-bangsa Quraisy, au kalimatan nahwaha, ataupun kalimat yang seumpama itu. Ishtaru anfusakum, maka hendaklah kamu perelokkan amalan kamu. La aghni ankum minallahi syai'ah, aku tak boleh buat apa tentang kamu di sisi Allah Ta'ala. Ya Bani Abdi Manaf, ni semua daripada keluarga Nabi. Ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'ah, aku pun tak boleh buat apa tentang kamu di sisi Allah Ta'ala nanti. Maksudnya, jangan duk harap apabila kamu ini keturunan aku, keluarga aku, mudah-mudah nak dapat syafaat. Jangan harap. Nabi kata apa? La ughni ankum minallahi syai'a. Jangan kamu mengharap aku boleh buat sesuatu kepada kamu di sisi Allah Ta'ala nanti. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani maksudnya anak keluarga Abdul Manaf. La ughni ankum minallahi syai'a. Jangan harap aku boleh melakukan sesuatu kepada kamu di sisi Allah Ta'ala nanti. Ya Abbas bin Abdi Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Sopa juga Nabi sebut, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tak boleh buat apa kepada kamu di sisi Allah Ta'ala nanti. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Safiyah, mak saudara Rasulullah, ni mak saudara dia, Safiyah, aku tak boleh buat apa kepada kamu nanti di sisi Allah. Maksudnya apa? Tidak ada jaminan selamat walaupun kamu ada kaitan dengan aku, wahai mak saudaraku Safiyah. Wa ya Fatimatu binta Muhammad, ni anak dia, Fatimah binti Muhammad. Salini ma syi'ta min mali, mintalah apa-apa yang kamu nak daripada harta aku. La ughni anki minallahi syai'a, aku tak boleh buat apa di sisi Allah Ta'ala nanti
aku tak boleh nak buat apa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa maksud ni? Maksudnya, tidak ada keistimewaan secara mutlak mereka-mereka yang dikaitkan dengan keluarga Nabi. Nabi. Keluarga dia. Setengah orang faham, bila Ahlul Bait, keluarga Nabi, dulu Said Sharifah. Lah ni, Habibah. Weh, mereka ni maksum. Siapa kata mereka maksum? Kan? Tahu maksum apa dia? Selamat. Tapi Nabi kata apa? Selamatkan diri kamu. Aku tak boleh buat apa. Kan? Selamatkan diri kamu. Ishtaru anfusakum. Selamatkan diri kamu. La ughni ankum syai'. Aku tak boleh buat apa di sisi Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, inilah kan, yang isu terkini, satu pertubuhan jemput satu orang yang dikatakan dia ni keluarga Nabi. Kemudian Jabatan Agama Islam arahkan supaya program itu dibatalkan. Maka suara daripada penganjur tak puas hatilah. Kan? Ini fitnah akhir zaman. Menghina keluarga Nabi, mencerca keluarga Nabi. Kan? Siapa kita, mereka ni mulia. Inilah zaman yang disebut sebagai zaman fitnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang Nabi sebut tentang keluarga dia? Pertama sekali yang ni. Kan? Pertama sekali yang ni. Itu apa istimewa dia? Nabi kata apa dia? Uruskan agama kamu dengan baik. Walaupun aku ni, sebahagian daripada keluarga kamu, aku tak boleh buat apa. Aku tak boleh buat apa. Ada lagi ni hadis ni yang saya baca tak sah ni adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari 2753 dan riwayat Imam Muslim nombor 206. Ni tadi ni. Yang Nabi kata apa? Aku tak boleh buat apa. Kan? Apa sendirilah. Pegang akidah elok-elok, beramal soleh, selamat. Betul aku ni keluarga. Daripada kamu, hampa ni Ahlul Bait, tapi aku tak boleh buat apa. Maksudnya, kalau mereka ini tidak bertakwa, lingkup. Walaupun daripada silsilah keturunan Nabi SAW. Ada lagi hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Bernombor 2699. Sabda Nabi, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Apa maksud dia? Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak boleh mengejarnya. Maksudnya, satu orang, dia kata, tak payahlah, saya keluarga mulia. Saya keluarga mulia. Mulia sungguhlah keluarga Nabi. Mulia. Jadi, tak perlulah saya nak beramal banyak-banyak. Saya ni keluarga mulia. Nabi kata apa? Nabi kata, nasab keturunan tak boleh buat apa. Kan? Nasab keturunan tak boleh buat apa. Anak berjaya, proses dia serupa biasa. Akidah, kefahaman Islam, ilmu, amal, ikhlas, ni masuk dengan tajuk kita pada malam. Jangan riak dan sebagainya, selamat. Tapi katalah, dia ni keluarga Nabi. Tiba-tiba dia riak. Tak apa Ustaz, tak apa. Pasal dia keluarga Nabi Ustaz. Dijamin syurga. Ada? Dijamin syurga. Nabi kata tak Ustaz, adakah? Nabi kata aku tak boleh buat apa. Kan? Jadi kerana itu kalau kita lihat dalam syarah kepada Sahih Muslim, ni Imam Nawawi. Kan? Dia kata apa di sini? Dia kata orang yang amalan dia kurang, walaupun keluarga dia mulia,
tetap kurang di sisi Allah Ta'ala. Keluarga-keluarga lah. Kan? Dan ada dalam riwayat yang lain, kita tak baca banyak. Apa yang Nabi kata? Walaupun kamu ini rasa mulia kerana kamu keturunan aku. Tapi sekiranya tidak ada takwa, maka sia-sia sahaja. Orang yang hampir kepada aku, yang aku sayang kepada dia, iaitu kalangan mereka yang muttaqun, iaitu yang bertakwa. Jadi sebab itu, imam kita sendiri, Imam Syafi'i, radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Dia kata orang-orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Kan? Keluarga Nabi. Ni duk pergi cari yang jauh ni, nak buat sambutan Maulidur Rasul, nak cari keluarga Nabi. Kalau tidak program kita tak sah, tak menjadi. Cari orang yang bertakwa. Kan? Sebab apa? Allah sendiri pun sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nabi kata tak ada apa pun walaupun kamu keluarga aku. Segi silsilah keturunan. Tapi kalau kamu tidak bertakwa, lingkup. Gitu je. Kan? Nak ambil berkat, majlis, memperingati Rasulullah, cari orang-orang yang baik, yang hebat, yang bertakwa. Tak payah duk cari ni sampai Singapura, sampai London, sampai Morocco, Afrika. Sekira kalau ada yang bagus-bagus, baik-baik dalam kampung kita, kampung Keladi ni ramai yang baik-baik, yang bertakwa. Yang baik-baik bertakwa tu keluarga Nabi. Sembarangan dia. Assalamualaikum. Ni masjid nak buat program ni. Dia bagi sikit tak? Nampak? Dia cari jauh. Ramai kat sini yang hebat-hebat. Ya. Tapi kalau yang panggil kat sini-sini orang tak apa mai lah. Itu cerita dia. Kan? Ni nak jamu orang, nak jamu kalau nak jamu 10 orang. Itu yang sebabnya kita duk panggil yang jauh. Kan? Tapi janganlah kita sia-siakan kehebatan orang yang dekat. Kan? Yang penting takwa, takwa. Yang kita duk sebut. Kan? Sehingga kalau dia ni ahlul bait, habib dan sebagainya, kalau tidak bertakwa apa faedahnya kalau kita nak ambil berkat daripada orang yang macam tu? Tunggu tuan-tuan. Jadi inilah sedikit ulasan saya berkaitan dengan apa yang sedang kita sambut sekarang ini, kan? Iaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sikitlah sentuhan, itu sentuhan daripada saya, kan? Untuk sempena peristiwa ini, maka bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kan? Akidah asasnya, ilmu, mantapkan. Amal, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jangan ada riya, ujub, sum'ah. Ada semua sifat-sifat mazmumah. Selamat kita dunia dan juga akhirat. Cakap itu saja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silap kurang daripada kelemahan saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman wa 'amala mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.